untuk patuh kepada Nabi, mereka mulakan kempen. Waqalu, kata mereka, la tanfiru fil har. Jangan kamu berangkat pada waktu yang panas ini. Zaman itu zaman yang suhunya sangat panas. Jadi panas ini lebih baik duduk di rumah. Kamu ikut Nabi dalam keadaan panas. Itu kempen mereka. La tanfiru, jangan kamu berangkat fil harri. Har itu panas. Panas yang amat sangat. Ya. Lalu jawab Tuhan, qul, katakan wahai Muhammad, naru jahannama asyaddu harra. Api neraka Jahannam itu lebih panas daripada panas yang kamu sebutkan ini. Jadi mereka ini, kata Tuhan, kalaulah mereka faham, lau kanu yafqahun, mereka tidak bertindak demikian. Kalau kamu nak mengelak daripada panas di dunia ini, maka kata Tuhan, panas api neraka Jahannam, naru Jahannam asyaddu, lebih keras, lebih panas daripada api ataupun kepanasan yang di dunia ini. Ini soal pemahaman. Ya. Sebab manusia bila dia menyalahi Rasulullah tu, dia rasa farihah, dia rasa senang hati, dia rasa complacent. Ya. Jadi semuanya ini pertimbangan kita, nak pakai pertimbangan mana? Dah tentulah kita mengambil pertimbangan yang dibawa, yang dikemukakan, yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Muka surat 3. Mereka rasa radu. Radu ni makna redha. Mereka rasa senang. Bi'an yakuna ma'al khawalif. Berasa selesa untuk tinggal bersama dengan orang-orang yang tidak diperintahkan ikut serta berjuang, iaitu khususnya orang tua, kanak-kanak, wanita. Mereka ini tidak diperintahkan berjihad. Ya. Tapi mereka ini mencari alasan dan mereka rasa senang untuk tidak ikut serta dalam perjuangan ini. Maka, kata Tuhan, hati mereka disil. Wa tubi'a ala qulubihim, sehingga fahum la yafqahun. Mereka tidak memahami hakikat yang sebenarnya, hikmah daripada perintah Tuhan, ataupun tidak memahami apakah akibat daripada tindakan mereka. Dalam perintah untuk keluar berperang ini, ada satu golongan yang Tuhan sebut di sini, iaitu golongan yang mengaji, golongan yang menuntut ilmu. Falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah. Sekiranya terdapat segelintir orang, ataupun disebut ini, mengapa tidak? Falaula, terjemahannya, mengapa tidak ada satu golongan yang tak payah ikut berperang. Di kalangan mereka minhum, iaitu golongan yang ditugaskan tak payah mengangkat senjata, tapi duduk tinggal, liyatafaqahu fid din, tugasnya ialah untuk mendalami agama. Jadi liyatafaqahu, perkataan fiqh yang kita sebut tafaqquh fid din, untuk mendalami ilmu agama. Jadi dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab ini, ada satu golongan yang Tuhan kata, walaupun perintah jihad itu difardukan, tapi lebih fardu lagi mereka yang menuntut ilmu. Tapi ada tujuan. Tujuannya, kata Tuhan, waliyunziru qaumahum idza raja'u. Mereka yang pergi berperang itu, idza raja'u, bila mereka balik nanti, mereka pula yang mengaji kepada orang yang tak pergi berperang, kerana mereka sudah mempunyai kefahaman yang mendalam terhadap agama. Jadi maknanya Allah mengatur dari sudut organisasi. Mengapa tidak ada yang tinggal
untuk mendalami ilmu agama. Yang pergi berperang, pergilah. Jadi kalau kerahan tenaga sebagai contoh, tidak semuanya mesti pergi. Jadi ada satu golongan yang menekuni bidang-bidang yang tertentu. Kalau di sini liyatafaqahu fid-din, barangkali kita faham bila sebut fid-din, memahami agama itu bidang fiqh, dalam bidang syariat, begitu tidak. Tapi kena ada golongan yang mendalami sehingga dia menjadi expertise, pakar dalam bidang-bidang tertentu. Sebab nanti mereka inilah yang akan mengingatkan golongan yang pergi berjuang tadi kerana mereka tidak sempat menuntut ilmu. Jadi ayat ini supaya mereka berusaha bersungguh-sungguh memahami agama, termasuk akidah, syariah, bukan hanya dari sudut amali, tetapi untuk diguna pakai dalam kehidupan ini. Jadi begitulah pertimbangan yang Tuhan anjurkan kepada kita, supaya jangan hanya menjurus kepada satu bidang, seperti pesan Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Dia kata, janganlah kamu masuk dari satu pintu, babin wahidah, pintu yang satu. Sebaliknya hendaklah kamu masuk ke negara Mesir ini bi abwabin mutafarriqah, masuk dari berbagai pintu. Jadi yang dimaksudkan oleh Nabi Yakub kepada anak-anak dia, anak dia ramai, ya, termasuk Nabi Yusuf, Bunyamin, ya. Kamu ni kena ada pelbagai kepakaran. Jangan hanya tumpu satu bidang. Kerana bila kamu ada berbagai disiplin ilmu, ataupun kamu boleh strategize untuk menguasai negara Mesir ketika itu. Jadi Nabi Yusuf ternyata dia menekuni bidang ekonomi, sehingga dia apabila mendapat tawaran, dia berkata, ij'alni, jadikan aku kepada Azizul Mesir, kepada raja ataupun menteri perdana Mesir ketika itu. Dia kata, jadikan aku in charge, person in charge dalam khazainil ard, perbendaharaan negara. Kerana dia kata dia punya credential, kelayakan, inni hafizun alim, aku boleh tadbir, uruskan, boleh kontrol ekonomi, dan aku punya hafiz, boleh kontrol, dan aku juga punya alim, punya knowledge tentang itu. Jadi ilmu dia sudah terbukti apabila dia sebagai banduan pemerintah menghantar pegawai untuk mentafsirkan mimpi raja yang sampai kabinet pun tak dapat nak memahaminya. Lalu kata Nabi Yusuf, 7 ekor lembu yang gemuk dibaham oleh 7 ekor lembu yang kurus. Jadi raja waktu itu tak tahu apa maksudnya, sehingga dia tidak dapat tidur malam. Ada tumbuhan yang hijau, ada tumbuhan yang kering. Jadi Nabi Yusuf mentakbir mimpi itu dari perspektif ekonomi negara, dari sudut bagaimana nak mengembalikan, memulihkan balik ekonomi negara yang sudah tidak lagi produktif dari sudut pertanian. Jadi kata Nabi Yakub, kamu jangan masuk satu pintu, min babin wahidah, la tadkhulu, tapi sebaliknya masuklah kamu ke negara Mesir itu dengan berbagai pintu. Jadi di sini pertimbangan Al-Quran itu perlu kita lihat untuk memberikan suatu pemikiran yang segar kepada kita. Sebagai contoh, fiqh dalam Al-Quran memahami kefahaman yang mendalam terhadap Allah, kefahaman terhadap alam semesta. Jadi bila sebut alam semesta, alam yang sifatnya fauna dan flora, memahami environment, persekitaran, ya. Kefahaman yang mendalam terhadap manusia,
sebagai ahli bisnes, dia nak buat kajian. Dia buat kajian dulu, apa minat orang. Maka barulah dia set kilang untuk buat production. Sama ada makanan ataupun sebagainya. Through research. Jadi itu semuanya adalah fiqh. Kehidupan. Mizan yang turut terkandung di dalam fiqh itu ialah merangkumi pelbagai bidang kehidupan. Begitulah halnya dengan sunnah Nabi. Ya. Maka fiqh itu disebut oleh Nabi, siapa yang Tuhan hendak kebaikan kepadanya, Tuhan beri dia faqih ataupun faham. Man yuridillahu bihi khairan. Siapa yang inginkan kebaikan daripada Allah, yufaqihhu, nescaya Allah jadikannya faham fiddin, tentang agama. Jadi kalau dia faham tentang agama, maka itu tanda Tuhan mahukan, inginkan kebaikan untuknya. Man yuridillahu bihi khaira. Siapa yang Allah mahu kebaikan untuknya, maka Tuhan beri dia faham tentang agama. Muka surat 2 akhir, doa Nabi kepada Ibnu Abbas. Ketika anak ini lahir, mak dia jumpa Nabi, ya Rasulullah, doakan untuk anak aku. Jadi doa Nabi ini dirakamkan oleh ibu ini. Ya, kata ibu ini, Nabi doakan untuk anak aku, Allahumma faqihhu fid din. Ya Allah, fahamkanlah dia. Dia itu baby yang baru lahir tadi. Ya, wa'allimhu at-ta'wil, ajarkanlah dia tentang takwil. Jadi takwil itu maksudnya tafsir. Maksudnya tafsir. Dia memahami ayat-ayat Quran di luar kotak. Ini kelebihan Ibnu Abbas, namanya Abdullah bin Abbas. Seperti kisah yang pernah kita cerita, ketika Sayyidina Umar bertanya kepada veteran Uhud tentang makna idza jaa nasrullah wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja ila al-akhir, sampai akhir. Ya. Bila sampai habis semua bagi pandangan, akhir sekali kata Sayyidina Umar, ya ghulam, ma ra'yuka, apa pendapat kamu dengan surah ini, dengan ayat ini? Ya. Langsung tak kena mengena dengan ayat, terjemahnya, tafsirannya. Tapi dia kata turunnya ayat ini tak lama lagi Rasulullah akan wafat. Sebab tugas Nabi dah selesai. Mission accomplished. Wa ra'aitan nasa, kamu lihat manusia yadkhuluna fi dinillah, masuk agama ini afwajan, majority, beramai-ramai. Kalau bahasa lama-lama dia sebut berbondong-bondong. Jadi tugas Nabi ini nak mengajak manusia masuk Islam. Jadi bila dah ramai masuk Islam, tugas dah selesai, maknanya tak lama lagi Rasulullah akan dijemput oleh Tuhan. Itu kata Ibnu Abbas. Jadi sampai satu ada disiplin pengajian tafsir, disebut tafsir Abdullah bin Abbas. Sebab huraian-huraian dia di luar daripada kotak pemikiran biasa sahabat. Dia di kalangan pakar rujuk di zaman itu. Waktu dia lahir, umur Nabi dah lebih 40. Itu jarak umur dia. Ya. Itu dia ada. Tapi ada satu nama lagi, Uwais. Dia belum lahir. Tapi nama dia Nabi dah mention. Nabi sebut. Kalau kamu jumpa Uwais, kamu minta apa hajat kamu. Suruh dia doa kepada Tuhan. Doa dia makbul. Ya. Jadi setiap orang yang datang ke Mekah itu, mereka cek. Entah bagaimana cara mereka kesan. Ya. Akhirnya berjumpalah Uwais yang disebut oleh Nabi. Ya. Walaupun dia tidak lahir ketika Nabi masih ada, tapi dia dikategorikan sebagai sahabat. Kerana nama dia sudah disebut oleh Rasulullah. Jadi kebetulan Sayyidina Umar dapat kesan. Orang yang berkenaan bernama Uwais,
daripada selatan Jazirah Arab ini. Lalu ditanya riwayat hidup dia, dia pun tak tahu. Dia kata, aku tak tahu. Rasulullah sebut nama aku. Tapi Rasulullah kata doa dia makbul. Apa hajat kamu minta kepada dia. Jadi antara kelebihan Uwais ini ialah bakti dia kepada ibu dia. Jadi orang yang berbakti kepada ibu, itu doanya makbul. Bukan saja Uwais yang disebut oleh Nabi. Seperti mana kisah ini an Abi Ad-Darda. Qala kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Daripada Abu Darda, kata beliau, kami dulu ma'a Rasulillah, bersama dengan Rasul. Tiba-tiba fasyakhassa bi basarihi ila sama. Rasulullah melihat ke langit, mendongak ke langit. Sambil Nabi berkata, summa qala hadza awanu yukhtalasul ilmu minan nas. Kata Nabi, inilah ketikanya apabila ilmu diambil daripada manusia. Ketika itu kata Nabi, hatta la yaqdiru minhu ala syai'. Kamu tak mampu dah nak ambil balik ilmu tu kalau Tuhan tarik ilmu tu. Jadi bersama Nabi itu ada seorang anak muda namanya Ziyad bin Labidin. Faqala Ziyad bin Labidin al-Ansari. Rupanya Ziyad ini dia tanya Nabi, macam mana ilmu nak diangkat, nak ditarik, nak diambil dari kami? Kaifa yukhtalasu minna? Macam mana ilmu nak diambil dari kami? Sedangkan waqad qara'nal Qur'an. Kami ni baca Quran. Kami ni mengaji Quran. Fa wallah, kata dia, kata Ziyad, demi Allah, lanaqra'annahu wa lanuqri'annahu. Dia kata kami ni, kita ni, dia kata membaca dan mengkaji Al-Quran. Kami baca dan mengkaji Al-Quran. Macam mana nak ambil daripada kami? Dan kami ajarkan wala nuqri'annahu nisaan, kepada isteri kami, wa abna'ana, kepada anak-anak kami. Jadi ilmu yang ada kepada kami, kami sebarkan kepada ahli keluarga. Jadi bila dia sebut begitu, Nabi respon, kata Nabi, faqala, kata Nabi, untung mak kamu Ziyad. Nabi sebut mak dia. Thakilatka ummuka ya Ziyad. Untunglah mak kamu dapat anak macam ni. Anak yang mengaji Quran, membaca Quran, mengajarkan Quran kepada keluarga dia, kepada anak-anak dia. Kata Nabi, in kuntu, jika aku la u'adduka min fuqahai ahli al-Madinah. Kalau adalah orang-orang fuqaha di kalangan penduduk Madinah ini, maka kamu orangnya aku lantik, kata Nabi. Lalu kata Rasulullah, apalah artinya hadhihi Taurah wal Injil indal Yahud wan Nasara? Apalah artinya kitab Taurah dan Injil yang ada di tangan orang Yahudi dan Nasara? Famadha tughni anhum, sedangkan mereka tidak punya kefahaman tentang ilmu yang terkandung di dalam Injil dan Taurat. Begitu Nabi menyebutkan komen dia dua. Pertama, Ziyad, untung mak kamu. Thakilatska ummuka ya Ziyad. Yang kedua, kalau di kalangan penduduk Madinah, ahli Madinah ini, maka kamu adalah min fuqaha, di antaranya. Fuqaha itu plural kepada faqih. Faqih itu satu, isim fa'il. Bila ramai disebut fuqaha. Begitu juga orang fakir. Fakir ni satu. Kalau fuqara, itu jamak, plural. Jadi kalau ada di Madinah ini, fuqaha'i ahli Madinah, kamu ahlinya.
Dan apalah artinya kitab Taurah kepada Yahudi, Injil kepada Nasara, sedangkan famada tughni anhum, kata Nabi, tetapi itu tidak cukup buat mereka, tidak memadai buat mereka tanpa ilmu kefahaman. Jadi kita dengan Quran ni tak akan memadai without understanding terhadap Al-Quran. Begitulah Nabi menyebut juga kepada sejarah sahabat-sahabat ini. Kebanyakan mereka ini daripada jahiliyah. Jadi Nabi angkat khiyarukum fil jahiliyah. Ya, khiyar itu maksudnya yang terbaik, yang terpilih, selected among the jahiliyah itu ialah khiyarukum fil Islam. Juga dia terpilih di dalam Islam. Justru apa? Idza faquhu, bila dia ada fiqh, dia ada kefahaman. Jadi bila ada kefahaman, dia tetap juga terpilih walaupun dulu dia zaman jahiliyah, kemudian dia masuk Islam, dia juga terpilih disebabkan oleh fiqh dia, kefahaman dia yang ada dalam dirinya tadi. Jadi begitulah Rasulullah menerangkan bahawa seorang faqih ialah yang mengetahui kesudahan, apa endingnya kehidupan ini, melalui kefahaman dia. Bukan dia sebagai seorang yang meramal masa depan, tapi dia boleh melihat kecenderungan masyarakat ini akan jadi apa pada masa akan datang. Mendalami tentang sesuatu perkara dalam agama. Maka berkata sebahagian tabi'in, ini tanda-tanda orang faqih. Innamal faqihu, muka surat akhir. Seorang yang faqih ialah az-zahidu fid dunya. Seorang yang zuhud terhadap dunia, maksudnya dia tidak menumpukan hatinya kepada keduniaan, walaupun dunia itu menjadi wahana untuk dia mendapat kejayaan di hari akhirat. Ar-raghibu fil akhirah, dia cenderung hatinya kepada akhirat. Al-basiru bi amri dinih, dia memahami urusan agama dengan mendalam. Al-mudawimu, ya, perkataan mudawim ala ibadati rabbih. Mudawim ini daripada perkataan dawama. Dawama maknanya konsisten. Kalau seorang itu sentiasa konsisten, itu disebut daim. Daim. Fi salatihim daimun. Mereka yang konsisten dengan sembahyangnya. Ya. Jadi mereka yang konsisten, kekal beribadah kepada Tuhan. Al-mudawimu ala ibadati rabbih. Itu tanda-tanda orang faqih. Ya. Kata Mujahid, orang yang faqih itu man yakhafullah, yang takut akan Allah. Fiqh yang sebenar ialah ilmuwan yang takut kepada Allah. Bukan dengan ilmu yang ada, dia tidak takut kepada Tuhan. Ya. Begitu juga kata-kata Sayyidina Ali sangat menarik. An Ali bin Abi Talib. Innal faqih, kata Sayyidina Ali. Haqqal faqih, orang yang sebenar-benar faqih ialah malam yuqnatin nas min rahmatillah, menyebabkan orang tidak berputus asa terhadap rahmat Tuhan. Maknanya orang yang faqih, dia boleh membentuk jiwa orang yang tidak kecewa, tidak depres. Seperti yang hari ini disebut kadar manusia yang kecewa ini. Kalau dulu disebut first Japan, Korea and Singapore, hari ini termasuk dalam negara. Dalam bidang perubatan pun diakui kadar manusia yang murung ini bertambah. Berdasarkan kepada report melalui clinical, juga disebut bertambah among the Muslim. Tapi orang yang faqih, dia tidak menjadikan manusia kecewa
lam yuqannitin nas min rahmatillah wa lam yukharris lahum fi ma'asi, ya, fi ma'asi Allah. Mereka juga tidak meringankan dalam tidak merasa ringan melakukan maksiat kepada Allah. Sebaliknya, orang-orang yang faqih itu walam yu'amminhum min azabillah, mereka tidak meringankan, ya, tentang azab Tuhan. Yang disebut yu'ammin itu, dia rasa aman. Bila sebut azab Tuhan, dia tak ada rasa apa-apa. Dia rasa relax, amalnya. Tak ada dia rasa takut, bimbang. Ya, itu juga disebut oleh Sayyidina Ali. Walam yada'il Qur'an raghbatan anhu ila ghairih. Orang yang faqih juga, kata Sayyidina Ali, ialah mereka yang tidak meninggalkan Quran kerana tidak suka atau beralih kepada yang lain. Kalau Al-Quran itu holy book, dia juga ada Facebook, tapi dia taklah tinggalkan Quran, justru FB. Jadi holy book dia kurang. Tidak begitu, kata Sayyidina Ali. Ada benda lain, ya, tapi yang menarik dia tetap juga Al-Quran sebagai inspirasi dalam kehidupannya. Lalu kata Sayyidina Ali lagi, ya, innahu la khaira fi ibadatin la ilma fiha. Ya, tidak ada kebaikan pada satu ibadah yang tidak ada ilmu pada tindak tanduknya. Jadi setiap amal hendaklah berlandaskan kepada ilmu. Kalau tidak, tak ada kebaikan. Innahu la khaira fi ibadah la ilma fiha. Tidak punya makna ibadat kalau tidak diasaskan kepada ilmu padanya. Wala ilmin la fahma fih. Kata Sayyidina Ali juga bahawa tidak ada ilmu, tidak ada kebaikan pada ilmu yang tidak ada kefahaman padanya. Jadi kefahaman di sini ialah maqasid, objektif daripada ibadah yang dilakukan. Bukan sekadar dia perform syaratnya, masyurutnya. Kalau dia menunaikan